Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kisah yang ingin saya kongsikan ini adalah sebuah kisah misteri yang terjadi kira-kira 2 tahun yang lepas. Saya ni seorang yang suka dengan hutan belantara dan semua aktiviti di dalam hutan. Alam semula jadi. Seperti biasa, sebelum memulakan sesuatu perjalanan, saya terlebih dahulu menyiapkan segala keperluan yang perlu saya bawa di sepanjang perjalanan dan sepanjang kehidupan saya di dalam hutan untuk beberapa hari. Biasanya saya akan pergi berseorangan tanpa teman. Destinasi yang saya akan tuju pada perjalanan saya kali ini ialah sebuah negeri yang terletak di pantai timur Malaysia. Kebiasaannya saya akan pergi dengan menaiki motosikal Boroko. Memandangkan motosikal ini agak berusia, jadi segala maintenance dan perkakasan mestilah di dalam keadaan yang baik sebelum saya memulakan perjalanan. Selain kemah dan barang-barang perkakas untuk memasak, saya juga membawa beberapa peralatan pelindungan diri untuk keselamatan saya di sepanjang perjalanan. Risau dengan binatang yang buas di dalam hutan. Kebiasaannya, saya akan memilih perjalanan pada waktu malam. Setelah melakukan perjalanan hampir 4 ke 5 jam, kini tibalah saya di suatu lokasi di negeri Pahang dan bersempadanan juga dengan negeri Kelantan. Motor Boroko berlalu pergi dengan lampunya yang malap, membelah malam yang pekat itu. Dari jauh saya melihat ada sebuah kenderaan yang tersadai di tepi jalan. Saya semakin menghampiri kenderaan tersebut dan saya sempat menoleh ke dalam kenderaan tersebut dan saya melihat ada seorang lelaki yang sedang duduk di bahagian pemandu dengan muka yang risau. Saya berlalu pergi meninggalkan tempat kejadian dan saya sempat melihat di cermin sisi motor Boroko kenderaan tersebut memberi isyarat sesuatu dengan menggunakan lampu tinggi high beam. Dalam hati kecilku bertanya, apa hal ni dia bagi lampu? Ada something kah? Ataupun dia nak saya patah balik? Tanpa berfikir banyak, saya memberhentikan motosikalku dan berpatah balik menuju ke kereta tersebut. Sebelum sempat orang yang ada di dalam kereta itu memberi salam dan menegur saya menegur dia dulu. Assalamualaikum. Kenapa Jack? Kereta rosak ke? Waalaikumsalam. Ya dek, kereta abang rosak. Boleh tolong tak? Tapi tak tahu apa rosak. Tapi abang suspek kereta ni minyak habis. Oh iya ke? Jawab saya. Saya melihat di bahagian tempat duduk belakang ada seorang perempuan dan 2 orang budak kecil. Dalam hati kecilku berbisik, oh mungkin ini bini dan anak dia kot. Saya tercengang seketika sebab saya tak tahu nak buat apa. Dan saya memberitahu dekat abang tu, kalau nak tolong belikan minyak boleh, saya boleh tolong. Nanti saya patah balik ya. Tapi kena ambil masa sikit lah sebab stesen minyak pun
Dekat sini lebih kurang 30 km. Di depan sana tuh. Lalu abang tu menjawab, "Okey deh, terima kasih sangat kalau awak sudi tolong kita orang." Abang tak tahu apa masalah kereta ni, cuma rasanya memang minyak habis kot. Sebab meter dalam skrin ni pun bacaan dia tak betul. Abang pun tak boleh nak agak. Saya menjawab, "Okey bang, tak apa. Saya akan cuba beli dapatkan minyak dan saya akan patah balik. Bagi saya masa 2 ke ataupun 3 jam. Abang kena sabar tau. Tunggu dekat sini." Dia kata, "Okey dah, terima kasih sangat. Terima kasih." Dia cuba menghulurkan wang, tapi saya menolak, tak payah. Selepas beberapa minit saya bersembang dengan abang tadi, salah seorang anak kecilnya di dalam kereta itu menangis teresak-esak dengan suaranya yang kuat di malam yang terlalu pekat itu. Tanpa berlengah lagi, saya pun meninggalkan tempat itu untuk mendapatkan bekalan minyak. Selepas beberapa jam, saya kembali ke tempat kejadian. Dari jauh saya boleh melihat kenderaan itu masih tersadai di tepi jalan. Dan anak telingaku boleh mendengar suara tangisan dari kereta itu. Dan hati kecilku bertanya, oh mungkin ini anak dia tadi. Takkan anak dia itu masih nangis lagi? Dari tadi sampai sekarang. Sampai saja di tempat kejadian, tanpa berlengah, saya memasukkan minyak. Dan abang itu pun membantu saya sekali dan dia berkata, "Terima kasih ya, tolong. Kalau awak tak ada, tak tahulah macam mana kat sini. Ada kereta lalu pun tak banyak. Itu pun bukan semua yang nak berhenti, nak tolong, nak bantu. Semua pergi macam tu je. Terima kasih sangat tau." Saya kata, "Tak apa bang, tak apa." Tanpa berlengah lagi, setelah minyak dimasukkan, abang tadi cuba untuk menghidupkan kereta itu. Dan kereta itu hidup seperti biasa. Sesuatu yang menyeramkan saya sepanjang saya berada di tempat kejadian ialah apabila anak kecil yang sedang menangis itu sentiasa melihat saya dengan pandangan yang tajam dan menakutkan. Anak kecil itu saya anggarkan berumur dalam lingkungan 5 ke 7 tahun. Sebelum berlari pergi, lelaki itu sempat memberitahu saya yang sebenarnya sebelum kedatangan saya, anak dia memang dah nangis tak henti-henti. Dan dia mendakwa yang anaknya sedang dirasuk penunggu hutan yang ada di situ. Sebelum berlalu pergi, lelaki tadi sekali lagi mengucapkan terima kasih kerana sudi membantu mereka. Dan mereka pun berlalu pergi di dalam kepekatan malam. Selepas kejadian itu, sebelum saya kembali ke Kuala Lumpur, saya sempat singgah di tempat kejadian dan bersembang dengan beberapa orang penduduk di sekitar sana. Mereka ada menyatakan tentang penunggu hutan itu yang sering mengganggu sesiapa saja yang lalu di jalan itu. Penduduk di situ juga mendakwa beberapa meter dari tempat kejadian itu terletaknya sebuah kubur tinggal yang sering digunakan oleh pengamal ilmu hitam untuk tujuan ilmu syirik mereka. Sekian cerita saya. Cerita ini sebenarnya bukanlah lebih kepada seram, tetapi lebih kepada tanda tanya, siapakah mereka yang sudah berlalu pergi itu.